Laporan dalam negeri dibawakan khas untuk anda oleh Celcom. Pilihlah calon yang sedia berkhidmat secara ikhlas kepada rakyat berbanding mereka yang melarikan diri dari tanggungjawab diberikan rakyat. Demikian saranan Timbalan Presiden UMNO kepada pengundi Bukit Selambau mengambil kira bekas wakil rakyatnya yang mengambil mudah mandat diberi dengan meletak jawatan. Yang dimasukkan Tan Sri Muhyiddin, V. Arumugam yang meletak jawatan ekoran isu skandal moral. Dan kini PKR kembali dengan janji calonnya S. Manikumar akan dijadikan exco kerajaan jika menang. Jadi apa tujuan PKR letak calon sedangkan calon dulu menang? Lari. Lari. Dia menang, lari. Ada tugas. Apa sebab tak tahu. Bukan kita suruh dia berhenti. Tapi dia sudah berhenti, kita terpaksa dia pilihan raya. Dia masuk lagi calon lain. Saya fikir kalau calon itu menang pun dia lari juga. Lari tanggungjawab, lari tak buat kerja. Pasal parti ini tak ada falsafah. Dia tak ada komitmen nak tolong rakyat. Dia hanya berjuang atas nafsu individu. Anwar Ibrahim lah. Justru bila menggesa pengundi Bukit Selambau membuat pilihan wajar memilih calon yang sanggup menggalas tanggungjawab diberikan rakyat. Dengan meletakkan timbalan pengurusi MIC Kedah yang juga seorang peguam, Tan Sri Muhyiddin yakin BN boleh membawa perubahan yang dikendaki pengundi. Kalau dia tak nak confuse, dia pilih Garnison. Habis selesai. Itu calon yang terbaik. Yang lain tak ada falsafah. Garnison adalah calon Barisan Nasional yang sekarang ini adalah menjadi sebahagian daripada kerajaan di peringkat pusat. So lebih baik memilih calon yang ada hubung kait dengan keupayaan untuk membantu membangunkan kawasan ini. Tan Sri Muhyiddin ditemui ketika mengadakan lawatan ke bilik gerakan Bukit Selambau di Aman Jaya, Sungai Petani siang tadi. Beliau turut melawat sekolah Tamil Sungai Tukang. Kesungguhan BN untuk membawa perubahan disertai dengan janji berikut. Mean what we say. Sebab saya kata tim yang terpilih ini adalah tim yang mean business. Kita bukan main-main punya. Kita serius, macam saya terlalu serius sangat. We mean business. We will do what we want to do. Tak perlu nak tunggu sampai 100 hari. Kalau orang biasa kata, oh pasal kita tunggu 100 hari. Saya tak fikir, Datuk Seri Najib pun tak fikir nak tunggu 100 hari. Kerana dia tahu rakyat sedang menunggu-nunggu. Barisan Nasional untuk semua. Selepas 50 tahun merdeka, Barisan Nasional BN sudah teruji 12 kali dalam pilihan raya umum. Dalam tempoh 50 tahun itu, BN terbukti mampu bertahan kerana ia diterima baik rakyat pelbagai kaum. Dalam pilihan raya kecil Bukit Selambau, Batang Air dan Bukit Gantang jelas menunjukkan konsep berkongsi kuasa antara kaum subur di bawah BN. Tradisi membela rakyat adalah pokok utama perjuangan Barisan Nasional. Semua rakyat diberi peluang untuk mendapat pendidikan tinggi sebagai asas membangunkan negara. Walaupun sekolah kebangsaan diwujudkan, tetapi masih ada sekolah yang berorientasi kaum didirikan. Segalanya bertujuan mewujudkan hubungan baik antara kaum di samping mengukuhkan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Resepi dia satu je, toleransi. Sistem toleransi yang diamalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional selama ini telah menyebabkan kita masih berkuasa di dalam kerajaan Malaysia. Kalau ada apa-apa masalah pun, kita sentiasa bertoleransi dengan kaum-kaum lain, dengan siapa sekalipun. Sebab itu kita boleh mentadbirkan negara dengan baik. Bagi Timbalan Presiden MCA, Datuk Seri Dr. Chua Soy Lek, BN lebih stabil berbanding kerajaan campuran yang lain dilihat rapuh. Track record kita. Parti Barisan Nasional telah diuji oleh rakyat. Boleh dikatakan 12 kali dalam pilihan raya. Dan suka tak suka kita rakyat sadar pun bahawa dalam 50 lebih tahun ini Kerajaan Barisan Nasional telah membuktikan kewibawaan dan kepimpinan yang mampu meningkatkan taraf kehidupan, kesihatan, pendidikan rakyat jelata. Boleh dikatakan kita mempunyai tradisi untuk membela nasib semua kaum. Bagi Senator T. Murugaya, BN sentiasa peka dengan kehendak rakyat. Dari masalah kemiskinan hingga ke rumah kediaman, ia tetap diberi perhatian. Perlu diberi mandat yang besar
supaya dia terus memberi perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Satu lagi, rakyat pula dia memerlukan kemudahan asas seperti jalan raya, hospital, sekolah dan balai polis, post office. Yang ini semua ada. Hari kedua kempen calon Barisan Nasional Pilihan Raya Bukit Gantang, Ismail Safian antara lain tertumpu pada pengundi di Pasar Simpang Taiping awal pagi tadi. Dan atas dasar setiakawan dalam komponen Barisan Nasional, beliau diiringi Timbalan Presiden MCA, Datuk Dr. Chua Soy Lek. Ismail sebelum itu pernah memegang jawatan Setiausaha Majlis Daerah Manjung dan Greek. Beliau antara yang turut terbabit memajukan kawasan bandar itu. Ini termasuk menyediakan prasarana yang baik kepada penduduk. Justru itu beliau berazam, jika terpilih kali ini, Bukit Gantang pasti akan berubah wajah. Saya 20 tahun kerja berurusan dengan Kementerian Perumahan dan Gajah Tempatan. Dan all these pasar-pasar ni sebenarnya dia diletakkan di bawah Majlis Bandara, Majlis Daerah. So I don't think I have any problem lah. Saya akan ada apa-apa masalah untuk berurusan dengan pihak kementerian. Dan saya percaya kalau kita buat permohonan kepada kementerian, dan kalau parlimen ini dikuasai oleh Barisan Nasional, saya fikir ini bukan satu masalah yang besar. Walaupun tidak mempunyai sebarang jawatan dalam parti mahupun kabinet, bekas Ketua Wanita UMNO Tan Sri Rafidah Aziz tetap turun padang membantu jentera pilihan raya pergerakan itu di Bukit Gantang. Beliau siang tadi melawat jentera pilihan raya pergerakan itu di Bukit Gantang dan menyertai kempen rumah ke rumah untuk mendapatkan sokongan bagi calon BN Ismail Safian. Katanya pergerakan wanita dari awal memberi komitmen menggerakkan jentera pilihan rayanya di Bukit Gantang. Beliau berkata pengurusan jentera pilihan raya Bukit Gantang dan Bukit Selambau akan diteruskan Ketua Wanita yang baru, Datuk Seri Syahriza Abdul Jalil selaku pengarah. Sebelum saya melepaskan jawatan itu, saya telah sediakan semua landasan untuk wanita bahagian bekerja sebagai jentera Ketua 10 dan Perayu Undi. Dan setakat ini mereka semenjak pertengahan Februari lagi kita telah arahkan mereka bekerja dan alhamdulillah mereka telah bekerja. Semua wanita yang di mana cawangan-cawangan tidak ada wanita pun mereka telah bantu untuk mencari Perayu Undi. Pendekatan pemuda BN untuk memenangi hati golongan muda memberi tumpuan kepada pertemuan kelompok kecil dan dialog dengan kumpulan sasaran terbabit. Jentera pemuda BN di 3 kawasan pilihan raya kecil menurut pengarahnya Datuk Razali Ibrahim perlu berdialog bersama golongan muda. Pendekatan itu bukan sekadar pada pilihan raya, sebaliknya satu langkah berterusan pemuda BN. Suasana ekonomi dunia ini sedang menurun. Walaupun kita tidak rasa secara keseluruhan di Malaysia, tetapi generasi muda cukup terbuka dalam mempersoalkan perkara tersebut kerana mereka ada kerisauan. Yang ini kita pastikan seluruh jentera kita dapat mengenal pasti kumpulan-kumpulan ini dan bertanya bagaimana dapat kita bantu. Di Batang Air Sarawak, Barisan Nasional tidak mahu terjebak dengan retorik isu yang sengaja digembar-gemburkan. Sebaliknya, peluang pilihan raya kecil ini dijadikan wadah mencari pendekatan mengatasi masalah yang dihadapi penduduk. Issue in this election is development of the area. Bagaimana kita akan meneruskan usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan di kawasan Batang Air ini. Bagaimana kita nak menentukan bahawa orang masyarakat luar bandar dibela apabila harga barang naik, harga minyak naik dan sebagainya. Datuk Douglas Ugah Ambas yang juga pemimpin masyarakat tempatan Sarawak berkata, masyarakat Iban yang lebih terbuka kini turut menekankan pendidikan anak-anak sebagai agenda utama. Kini tanggungjawab bakal graduan anak-anak Iban pula agar tidak melupakan asal-usul dan bantuan yang dihulurkan. Dalam perkara itu, dakwaan mengenai bekalan elektrik di kawasan pedalaman tidak disediakan turut diperjelaskan. Kita telah mempunyai perancangan untuk membekalkan tenaga kepada mereka melalui projek di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan ini hanya dilaksanakan mengikut schedule untuk kawasan-kawasan luar bandar. Sebab kita mesti tahu bahawa ada rumah panjang yang agak remote berdekatan dengan perbatasan Indonesia. Beliau juga meminta penduduk di pedalaman bekerjasama dengan kerajaan mencari jalan memperbaiki taraf hidup masing-masing melalui projek yang berdaya maju.
Kedua-dua pemimpin ini mengulas persepsi sebilangan penduduk yang merasai diabaikan sedangkan kerajaan sudah berusaha mendekati mereka selama ini. Kami tu empu air itu. Empu air lepuan air tu empu rumah kami. Kami nara diberi api. Terus minatnya dah ada kilik ke Kelimbang ke Senanjung ke demi api. Kami tahu kami ke empu air tu nak api. Isu Tanah Adat Bumiputera Sarawak juga menjadi isu penting yang ditonjolkan setiap kali Pilihan Raya di Bumi Kenyalang. Kerajaan negeri menjelaskan ia tidak merampas Tanah Adat Bumiputera, malah mengeluarkan lebih banyak permit untuk tanah baru bagi menampung keluarga yang membesar. We went around, check with various people. Dia cakap, ada ke tanah kita kena rampas kerajaan? Bukannya kena rampas, dia kasih title lagi. Jelasnya Jabatan Tanah dan Ukur diberi tanggungjawab untuk menjalankan bancian mengenal pasti keluarga baru dan yang lain sejak 25 tahun lalu. Dan ini diakui penduduk Iban yang turut meluahkan rasa bimbang dan kecewa dengan dakwaan palsu terbabit. Nada orang ambil tanah kami, jako pula sedak ya nya. Ya aja. Biji Iban tadi. Parti Barisan tu tadi, sige betul lama nirika kita Iban. Pama yang menang tadi, asal kami udah tu tadi, laban projek demi lama. Angka parti penyakal tu tadi, menang kempu aja, naru tak oleh rumah panjai. Lantaran mereka berjanji tidak akan membiarkan kampung mereka tergadai, hanya semata-mata menang sorak akibat terpengaruh dengan tindak tanduk ahli politik yang mementingkan diri dan gila kuasa. Kita boleh dengar dalam budaya yang di pertama ini mana kita pernah dengar teriak itu